Kurang? Orang okey, jelas. Jelas. Alhamdulillah. Okey. Saya sebentar ya. Kak Zaitun dah ada? Ayuh, sudah ada. Pak J. Ahmad Jatara, apa khabar? Sihat. Saya dengar apa yang terbalik tadi. Yang jatuh orang terbalik tu apa? Dia punya nota. Nota. Okey, sebentar. Cakap pasal nota, Kak Zaitun. Dah save nota belum kan? Saya save kat sekejap. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Khabar? Waalaikumsalam. Pak Jamal baik. Alhamdulillah. Adalah Syukur. sikit. Sikit-sikit tu apa? Besok pergi medical lagi. Oh, Masya Allah. Besok? Ya. Dia refer lagi sekali lah. Apa tu yang medical tu gimana tadi? Medical biasalah. Check Amerika kau pergi Amerika, terkejut saya. Oh lah. Saya fikir ni COVID. Mana tak sempat. Suruh pergi free pun tak nak sekarang. Betul. Ibu saya baru pergi hospital. Pasal ibu saya ada doktor suspek apa tu? Batu karang. Oh. Sikit, ada stone dekat pinggang. Lepas tu ada hip. Masa tu 9 tahun lepas ibu ada buat apa tu, chiropractic. So chiropractic tu bayang punggung tu apa tu dia lari sikit. So 9 tahun lepas dah bikin. So dia balik semula Pak Jimat. Jadi ya. Jangan operation Jangan Pak Jim. Jangan operation. Kenapa Pak Jim? You can find operation nanti macam Mahab cakap, macam isteri Cik Mat kan, it's a very difficult to do aside another use different therapy, nanti susah nanti. So maknanya just do physio. Just a physio dulu tengok macam mana. Normally physio will do lah, can do lah. Tapi sebab you have saya to be fikir pasal operation. Operation bila dia masukkan besi susah nanti. Chiropractic boleh, tapi itulah Pak Jamat. Chiropractic tu nak 100 sessions ya. Dia lama sikit lah. Dia tu kita have to sabar lah benda ni. Pasal diorang normally they use original punya style kan. So dia tak ada shortcut lah. Very natural lah. Very natural. Thank you for the advice. Tapi insyaAllah saya khabar kat ibu saya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya mute-kan semua sekejap ya. Sorry. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan semua sihat, sejahtera, senantiasa dalam lindungan Allah, sihat iman, sihat tubuh badan, tenang hati insya-Allah. Kita juga dalam keadaan sering kali tawakal pada Allah, berserah pada Allah, dan kita dikurniakan takdir yang baik dan indah. Amin Allahumma amin. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau pun na'uzubillah, saya tengok kes kat Malaysia mula naik semula. Nampaknya semalam menteri dia bising sikit sebab dah mula 3 angka. Jadi dah mula ratus balik. Jadi saya ingat kita ambil iktibar sebab kita belum habis berjuang. Saya terpandang satu klip semalam yang Kak Aini kasih ke siapa kasih Oh, Pak Cik Farouk kasih. Ibnu Sina sama Ibnu Masya Allah, Pak Haji Farouk, daripada zaman dulu tu maknanya orang sudah mula jaga dan cendekiawan dulu sudah mula suruh jalankan tanggungjawab masing-masing. Allah uji maknanya it's a cycle, pusing balik. So normal je untuk kita sebenarnya kalau disiplin, insya-Allah boleh saja. Tapi kebanyakan kita mungkin lalai sikit ya, mudah-mudahan. Dan saya agak, tuan-tuan puan agak bukan tekilan, tapi saya rasa sembahyang raya haji ni ada disembahyang 3 kali kan? 2 kali kan Kak Zaitun? 2 ke 3? 3 session Ustaz. 3 session.
Tapi Kak Zaitun, ada orang ya. minta sampai 4-8 kali. 4 to 8 times. I think we are okay. It's understood. Salat sunat Idul Adha atau salat sunat Eid adalah sunnah muakkadah. Untuk sesuatu tu berlaku sehingga 8 kali atau 4, 5, 6, 7, saya yakin dia tak bertepatan dengan sunnah muakkadah. So dia dah bunyi macam wajib muakkadah. Okay. Tuan-tuan perempuan, kita maklum bila kita belajar hadis, kenapa saya selip benda ni, bila kita belajar hadis, kita mengerti bahawa ada perkara dia jadi keutamaan dalam kita melakukannya. Contoh qiyamul lail, solat malam. Ada solat malam ni solat personal. Dan tuan-tuan, kita tahu ada perkara dia wajib, dia boleh gugur. Ada perkara dia harus, boleh gini, boleh macam tu. Macam solat witir, saya boleh witir lepas solatul isyak. Saya boleh witir sebelum solatul fajar. Okay? Dan kita tahu kalau tak sembahyang witir pun tak dosa. Okay? So saya agak risau, bukan sedih ke tak ada, tak marah. Cuma saya suka tengok orang Singapura, orang Islam, dia nak bekerja, dia nak ngerjakan solat. Tapi kalau sampai 8 kali, saya mengerti jumlah orang sedikit. Senang je tajuk dia. Kalau tak dapat sembahyang di masjid, kita sembahyang di rumah. Hari tu Idul Fitri, elok je kita sembahyang kat rumah. Kan? Kita boleh takbir pun dari rumah. Dan lagilah Idul Adha, saya ingat tidak punya apa-apa masalah untuk sampai kita sembahyang 8 kali. Tuan-tuan puan, solat Jumaat tu 3 kali tu, itu pun kerana kewajipan. Saya ingat itu munasabah. Tapi kalau solatul Jumaat, khutbah tak ulang. Maksud saya, azan Zuhur tu tak diulang-ulang. Kalau sembahyang raya sampai 3 kali, saya yakin khutbahnya mungkin tak ada. Tak ada keperluan untuk khutbah dan khutbah. Atau mungkin diorang buat, saya tak pastilah sebab saya tak involved dengan mana-mana solatul Eid. Tapi kita kena faham tuan-tuan dan perempuan. Bak kata Iskandar dengan saya semalam, solat jamaah banyak tempat tak ada orang nak pergi. Ada solat fardu. Jadi agak malu ya kalau saya bukan cakap malu dengan orang, kalau kita malu dengan Tuhan. Sebenarnya yang kita komplain ni benda yang kita tak faham kedudukan dia dalam sunnah ataupun dalam agama itu sendiri. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan yang ada kat dalam kelas ni, tuan-tuan yang menonton di Facebook Masjid Al Siglap, Allah bagi kefahaman agama. Jadi penilaian kita pada perkara tersebut adalah satu penilaian yang tepat dengan syariat. Jangan susahkan syariat, jangan sulitkan perkara. Benda boleh, sila. Tak boleh, tak apa. Tak ada pula orang yang nak berkorban betul-betul nak potongkan kambing tu. Sama juga di sunnah muakkadah, syiar. So kita mengerti perkara ni, perlukan kefahaman ya. Saya tengok dalam forum-forum ya macam-macam terlatah tapi ya kita doakan umat Islam kita sabar sikit dengan ujian Allah, kita tak meroyan sangat. Allah pandu kita dengan hidayah. Amin Allahumma amin. Okey. Ini Makcik Nur Ain angkat tangan. Saya turunkan dia. Okey. Kita baca konten kita hari ini. InsyaAllah hadis topik yang agak mudah. Hari ini kita berapa orang? Kita ada 30. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan yang menonton di Facebook juga ramai. Okey. Saya ambil bab nombor 59 dan 60 yang Kak ini bagi ya. Okey. 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 Bab 59, bab apabila imam tidak berniat untuk mengimami atau mengimamkan, lalu orang-orang datang dan ia mengimami atau mengimamkan mereka. Okey Kak Zaitun, macam biasa Pak Haji Tarikh ada? Pak Haji Tarikh saya tak nampak lagi. Okey. Hari ni tak ada kot. Pak Haji Tarikh tak ada, kita apa-apa. Takkan pergi parlimen pula ya? Tak ada kat Subang ya Pak Haji Tarikh. Okey. Pak Cik Gani ada. Okey. Kak Zaitun silakan. Ustaz Zubir pun ada dalam sana. Tafadhali Kak Zaitun. Apabila imam tidak berniat untuk mengimami, lalu orang-orang datang dan ia mengimami mereka. An Ibni Abbasin qala bittu 'inda khalati faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
yusalli minal laili faqumtu usalli ma'ahu. Faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku bermalam di rumah bibiku, maka Nabi SAW berdiri melakukan solat di sebahagian malam. Lalu aku berdiri melakukan solat bersamanya. Aku berdiri di bahagian kirinya, maka baginda memegang kepalaku dan menempatkanku di bahagian kanannya. Okay, the next page. Keterangan hadis. Bab apabila imam tidak berniat untuk mengimami dan seterusnya. Imam Bukhari tidak menetapkan hukum persoalan ini dengan tegas kerana adanya berbagai kemungkinan dalam hadis tersebut. Di samping itu, pada hadis Ibnu Abbas tidak ada pernyataan tegas bahawa Nabi SAW tidak berniat untuk menjadi imam, sebagaimana tidak ada juga keterangan bahawa baginda berniat menjadi imam, baik pada permulaan solat maupun setelah Ibnu Abbas berdiri melakukan solat bersamanya. Akan tetapi, sikap baginda SAW yang menempatkan Ibnu Abbas pada posisi makmum mengindikasikan bahawa baginda SAW menjadi imam setelah kehadiran Ibnu Abbas. Adapun masalah berniat sejak permulaan solat, maka hukum asalnya bahawa baginda SAW tidak berniat sebagai imam. Masalah Jadi ini sebentar Kak Zaitun. Okay, masalah ini teruskan. Masalah ini merupakan salah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Pandangan yang paling benar... Sebentar Kak Zaitun. Sebentar. Okay. Tuan-tuan dan puan, kita maklum pada bab ni, Al-Imam Ibn Hajar beri komentar. Katanya bab ini, Imam Bukhari tidak menetapkan hukum persoalan ini dengan tegas. Jadi maknanya, tajuk bab ini. Okay, imam tak ada niat nak jadi imam, tapi apabila makmum datang, dia jadi imam. Maknanya dia lead jamaah. Bermakna kalau saya sembahyang seorang, misal, saya sembahyang seorang, so belakang saya tak ada niat nak sembahyang berjemaah. Jadi ada orang yang datang dan orang menjadikan saya atau melantik kita secara secara spontan, maka saya mengimamkan. Di sini tajuk tu kata Imam Ibn Hajar. Tajuk yang terbuka, Imam Bukhari tidak kata boleh menjadi imam atau sah sembahyang. Sebab selalu saya kata kat tuan-tuan dan puan, apabila Imam Bukhari meletakkan tajuk bab atau tajuk kepada satu-satu bab, itu adalah pandangan beliau pada masalah fiqih atau pada masalah tersebut. Tapi di sini Imam Ibn Hajar kata tidak. So kita ambil Imam Ibn Hajar kata di sini sebagai seorang yang mensyarahkan kitab ni bahawa Imam Bukhari tak kata apa-apa. Maka dibawakan pandangan pada mazhab. Kak Zaitun, Imam Ibn Hajar mazhabnya apa? Kak Zaitun? Syafi'i? Syafi'i, ya betul. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani adalah salah seorang scholar atau pemuka pada mazhab Syafi'i atau di antara imam besar dalam mazhab Syafi'i. Dan ada juga pandangan beliau, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab yang kita baca ni, berbeza pandangan dengan Al-Imam Syafi'i. Nah, Al-Imam Syafi'i lahir ataupun hidup pada zaman Al-Bukhari. Bermakna satu era, tabi'in tahap yang nombor 2. Al-Imam Ibn Hajar lahir tahun 700 lebih. Jadi lama. Jadi kalau tuan-tuan tengok, antara Al-Imam Syafi'i dengan Al-Imam Ibn Hajar, so ada beberapa ratus tahun, 500, okay? Dan di situ kita lihat tidak semestinya pada imam yang mengetuai mazhab untuk ikut saja imam sebelumnya. Dia mesti ada perkara-perkara yang berubah dan memerlukan fatwa yang baru atau memerlukan kepakaran seorang imam untuk memberi pandangan. So di sini Al-Imam Ibn Hajar bawakan pandangan mazhab walaupun beliau bermazhab Asy-Syafi'i. So tuan-tuan, saya nak kata kat sini, walaupun Imam Ibn Hajar Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, tapi beliau dengan erti kata lain munsif, very neutral, beliau memberikan
pandangan pendapat daripada mazhab yang lain. So tuan-tuan dan puan, tak boleh kalau kita nak kata saya Syafi'i jadi saya tak ikut awak. Tak, dia tak cantik, ya. Ada ketikanya zaman ni sebab kita terlalu keadaan kita ni terlalu cepat jumpa, cepat pindah tempat, okey. Kita senang berkumpul, so integrasi di situ memerlukan kebijaksanaan. So dia tak macam zaman dahulu, tuan-tuan. So saya kalau belayar ke satu tempat, saya berbulan-bulan sampai satu tempat dan diritan, maknanya ataupun susulan negara-negara ataupun tempat-tempat tu mempunyai satu mazhab yang agak serupa, pengamalan yang lebih kurang sama. Sebab kat situ dia orang belajar. Jadi pengamalan itu mekar di situ, segar, jadi dia amalkan. Sekarang terlalu cepat kita cross. Saya ingat scholars pun kita cross cepat. Kerana apa? Keperluan. Bila satu-satu masalah timbul atau satu-satu isu timbul, seperti isu ni, isu sembahyang raya, kalau tuan-tuan tanya saya, tak ada sebab kita nak sembahyang raya lebih daripada sekali. Sembahyang hari raya tak perlu lebih dari sekali. Dulu masjid-masjid buat sembahyang 2 kali. Ada masjid buat 3 kali sembahyang. Sebab khutbah nombor 3 cakap Bangladesh pula. 3 kali tu pun dah kena sound dah. Maksudnya tak ada keperluan. So di situ kita melihat dalam mazhab ada yang memungkinkan, ada yang tak memungkinkan. Jadi keterbatasan pada satu perkara, saya ingat kita dapat atasi dengan baik. Okey, Kak Zaitun tolong saya sambung baca. Pandangan yang paling benar. Silakan. Pandangan yang paling benar menurut mazhab Syafi'i bahawa niat imam untuk mengimami tidak menjadi syarat sahnya solat bagi makmum. Ibnu Al-Munzir mendukung pendapat ini dengan dasar hadis Anas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang solat pada bulan Ramadan. Dia berkata, maka aku, iaitu Anas, datang dan berdiri di samping baginda. Lalu datang orang lain dan berdiri di sampingku hingga berkumpul sejumlah orang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kehadiran kami, maka baginda meringkas solatnya. Al-Hadis. Hal ini memberi asumsi yang kuat bahawa assumption kan Kak Zaitun? Tanggapan. Tanggapan. Yang kuat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berniat untuk menjadi imam pada saat memulai solat. Meski demikian, mereka solat bermakmum kepadanya dan baginda sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengingkari perbuatan mereka. Hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Munzir adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disebutkan oleh Imam Bukhari tanpa sanad lengkap, mu'allaq, seperti yang akan diterangkan pada pembahasan tentang siyam, iaitu puasa. Nah, jadi pandangan pertama dalam mazhab Syafi'i, kalau imam tak berniat untuk mengimamkan solat, maka datang makmum dan spontan menjadikan dia imam, boleh dan sah imam tu ataupun orang tu yang solat tu menjadi imam walaupun tak ada niat. Maknanya tak payah Abul Ruslan tadi saya istaz Ibnu Abbas atau Ibnu Hajar. Maksud Abul Ruslan Ibnu Abbas atau Ibnu Hajar itu pada hadis atau pada pensyarah kitab Abul Ruslan. Kalau pensyarah kitab ni Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau dalam hadis Ibnu Abbas. Jadi mungkin lain, ya. Di sini tuan-tuan dan puan, mazhab Syafi'i, saya ulang sekali lagi, ya. Pandangan yang paling benar menurut mazhab Syafi'i bahawa niat imam untuk mengimamkan tidak menjadi syarat sahnya salat bagi makmum. So maknanya dia niat ke, dia tak niat ke, makmum tu datang, dia tepuk misal, ataupun dia bagi isyarat dan dia sembahyang dengan orang tu, dia jamaahnya sah, dikira. Jadi imam tu tak payah nak tukar-tukar niat. Maknanya saya nak kena jatuhkan niat imam pula dan sebagainya. Clear? Ini satu pandangan pada dalam mazhab Syafi'i. Okey, sambung Kak Zaitun. Adapun Imam Ahmad, dia membezakan antara solat sunnah dan solat fardu. Dia mensyaratkan hal itu pada solat fardu dan tidak pada solat sunnah. Akan tetapi, pendapat Imam Ahmad kurang tepat berdasarkan hadis Abu Sa'id. Sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang laki-laki solat sendirian, maka baginda bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu. Adakah seseorang yang mahu bersedekah kepada orang ini di mana ia solat bersamanya?
Riwayat ini dinukil oleh Abu Dawud dan digolongkan sebagai hadis hasan oleh Imam Tirmizi. Sedangkan Kalau tu Ibnu baca kat mana tu? Riwayat ini? the last part. The last part. Okay. Ni ada daripada last weeknya Ustaz. Iya ke? Oh, dia tertukar page Ada page. Page 333 lah. Sambungan daripada yang ini. Riwayat ini dinukil oleh Abu Dawud dan digolongkan sebagai hadis hasan oleh Imam Tirmizi. Ni last week punya. Okay. Kat situ macam last week tu buku surat berapa? Dia tak ada muka surat. Dia just a small note Kak Aini kasih. Just one. Okay. Masya Allah. Okay. Thank you Kak Zaitun. Sebelum mana pandangan kedua adalah pandangan Al-Imam Ahmad bin Hanbal atau yang kita sebut sebagai mazhab Hanbali, membezakan antara solat sunat dan fardu. So maknanya fardu mesti niat dulu dia akan jadi imam. Manakala solat sunat tidak mengapa. Namun Al-Imam Ibn Hajar kata pendapat Imam Ahmad kurang tepat berdasarkan hadis bahawa Nabi SAW bila masuk masjid, Nabi tengok ada orang nak sembahyang, orang ni sembahyang seorang, siapa-siapa nak sembahyang dengan dia. So maknanya bukan yang niat tu orangnya. Maknanya Nabi yang tanya. Jadi Imam Ibn Hajar berpandangan demikian kerana tidak terbit untuk mengimamkan orang yang nak sembahyang tu, tapi Nabi yang mengesyorkan. So di sini tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya tak apa-apa aja, sama. Abang Roslan kalau di masjid pernah orang datang belakang Abang Roslan sembahyang, tiba-tiba tepuk Abang Roslan untuk imam. Pernah? Pernah Ustaz. Pernah. Okey, Abang Roslan buat apa masa tu? Saya niat dalam hati lah jadi imam. Okey, niat dalam hati jadi imam tu Abang Roslan baca apa? Bahasa apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, okey. Abang Roslan cakap apa dalam hati tu? Saya nak dengar sikit. Lepas kena tepuk, dia suka niat saya cakap aku jadi imam. Aku jadi imam. Okey. Tapi Abang Roslan pernah tak perasan bila orang tepuk? Dia tepuk, tak perasan. What you mean tepuk tak perasan? Dia tepuk kita, kadang-kadang ada orang dia cuit kuat. Ada orang dia cuit sikit je. Jadi kita pun tak clear dia ada kat belakang ke dia tak ada kat belakang. So kita happen to saya few times. Terkadang ada dia tak tepuk terus tapi dia diri dekat kita, lepas tu dia takbir. So kita tahulah dia nak ikut kita. Itu dengar. So maknanya kalau ni dia takbir pelan, Allah, pelan. So dia tepuk pun tak rasa, dia takbir pun tak dengar. Pernah? Tak pernah? Tak pernah. Tak pernah. Tepuk sekadar kata. So tak pernah. Okey, terima kasih Abang Ustaz. So Abang Ustaz tukar niat tu dengan maknanya sempat berniat nak jadi imam. Okey. Kita tanya sikit Pak-Ji yang lain sikit. Tanya Iskandar sebab dia sebut tadi. Iskandar, kau pernah kena? Atau kau pernah buat orang? Pernah kena dengan pernah buat orang. Bagus suara ni mikrofon ni. Bagus. Apa dia? Pernah kena? Betul? Ikut macam Haji Ghani suara step suara DJ ya. Betul? Kau ni sempat Haji Ghani betul? Kalau time semayang yang baca kuat ni aku akan kuatkan sikit baca. Bermakna kau tukar niat tak? Semayang macam biasa terus je. Tapi aku kalau maknanya tak ada apa-apa perubahan untuk jatuhkan niat baru atau sebagainya tak? Tak ada. Tak ada. Okay. So tu pandangan Syafi'i atau pandangan Hanbali? Itu tadi. Hanbali kot. Tak, itu pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Maknanya pandangan mazhab Syafi'i. Okey tuan-tuan, saya nak khabar kat sini. Antara kalau kita sebut menurut mazhab Syafi'i dengan menurut pandangan Asy-Syafi'iyah tak sama. Bila disebut mazhab Syafi'i ataupun pandangan Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i sendiri. Kalau disebut Asy-Syafi'iyah, kelompok imam, scholars yang memperkenalkan, mengajarkan, mendalami mazhab Syafi'i. So banyak, kita ada Imam Nawawi, kita ada ramai Imam Ramli. Tapi kalau kita sebut Hanbali, menurut Imam Hanbali, tu imamnya.
Menurut mazhab Hambali itu imamnya. Tapi menurut Al-Hanabilah disebut Asy-Syafi'iyah, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, itu kelompok scholars yang busy ataupun istilahnya memperuntukkan masa untuk highlight ataupun untuk mengedepankan pandangan pada mazhab. Ini important untuk kita tahu sebab tak semua kalau kita quote Syafi'iyah dia akan balik pada Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i pun boleh tukar pendapat. Ya, maksudnya ada pendapatnya lama dan ada pendapatnya baru. Okey, Pak Haji Rahim angkat tangan tadi. Tidak Pak Haji Rahim. Pak Haji Rahim apa khabar? Baik dah demam Pak Haji Rahim. Better. Pak Haji Rahim nampak sihat daripada bawah ni. Kamera bawah tu dia nampak Pak Haji Rahim sihat walafiat. Nampak macam tembam sikit. Dia kena naik weight ke? Pak Haji Rahim ambil ke saya boleh? Saya nak sembang dengan Pak Haji sekejap sikit. Yes, Pak Haji, how are you? Ya, fine. Masya Allah. Hari ni apa menu makan tengah hari? Makan tengah hari makan apa ni? Tak, tadi makan lontong aja. Oh, Masya Allah. Macam raya ni lontong. Okay. Pak Cik Rahim, kalau Pak Cik pernah buat kat orang tak? Tepuk ni. Ataupun jadi makmum? Tak pernah lah. Tak pernah? Sebab kalau masuk masjid, Pak Cik sembahyang sendiri? So far tak. Pasal dulu pakcik tengah sembahyang kita actually jamak. Jadi bila orang tepuk macam serba salah Ustaz. Kita tengah sembahyang jamak. Jadi orang tu fikir kita sembahyang zuhur ke asar kan mungkin lah. Itu sebab sikit macam serba salah lah. Masa tu pakcik kat mana? Dekat macam R&R. Oh, perjalanan kat Malaysia. Okey, so waktu tu pakcik jamak, so pakcik imam ke tak? Waktu dia kat belakang. Tengah semayang lah, orang tepuk je. Pakcik rasa-rasa lah, dia semayang jamak ke tak? Tu pun orang okay. Pakcik kena ambil satu kebiasaan, kalau di perjalanan, maknanya on the go lah, ataupun kita on the way to our destination. And tu kan highway, dia panggil North-South Highway. Betul tak, Pakcik? So, kita ambil hukum, orang ada satu understanding bahawa kalau orang semayang kat sini, dia jamak atau dia qasar. Oh, just. Sebab apa? Perjalanan tu, dia khat, dia panggil apa? Jalan yang dilalui tu, highway tu is highway safar. Ini biasa untuk orang yang biasa musafir. Jadi, Pakcik nak rasa ragu untuk kita ni jamak, dia jamak ke tidak? Tak perlu Pakcik. Okay. So Pakcik boleh je imamkan dia dan Pakcik boleh je berhenti bila Pakcik perlu. Yang saya tengok bukan masalah, sedikit cabaran adalah kita yang makmum nak sembahyang dengan imam. Saya tak tahu kalau maghrib isyak, ini maghrib ke ini isyak. Kalau saya datang kemudian. Kalau saya sembahyang dan saya niatkan itu isyak, contoh, saya takdim isyak. Imam maghrib. Saya jadi 3 rakaat. Saya kena tambah lagi 1 tak? 1 lagi jadi 4. Saya tak boleh stop dekat 2. Dan saya keluar daripada imam. Itu tak sopan. Ya? Salah menurut aturan jamaah. Jadi saya kena sembahyang lebih. Jadi saya selalu pilih tak nak sembahyang dengan jemaah kalau ke R&R. Saya pula tak ada makmum. Kecuali kita jumpa dia nak start sama. Boleh. Dia kata apa? Okay, saya sembahyang maghrib dulu. Okay, saya ikut. Zuhur asar tak ada masalah sangat Pakcik Rahim. Zuhur asar memang 2 dan betul. Saya dekat airport Dubai ke kat mana ke, saya jarang nak join kecuali start tu saya ikut. Okay, so Pakcik Rahim tak perlu risau kalau dia ganti imam. Kalau dia very easy lah kat airport ada orang exactly tamat yang kita tahulah, kita follow. Betul. Dan kalau airport pun Pakcik Rahim, kalau dia kat dalam, mana di Pacha Hall. Kalau kat luar, siapa-siapa pun boleh semayang kat luar tu. Clear Pakcik? Okay. Nice. Thank you so much Pakcik. Pakcik Gani, mana Pakcik Gani? Ni Kak Aini tanya soalan. Tepuk selalunya terjadi pada jemaah lelaki. Tapi jemaah perempuan macam tak pernah berlaku. Maksudnya Kak Aini, jemaah perempuan tak pernah berlaku berarti dia orang tak masuk dan jemaah. Kalau dah tak ada jemaah ke? Macam tu Kak Aini? Saya rasa Noras ni Kak Aini kan Kak Zaitun, betul? Betul Ustaz.
Yes. But I think she's outside lah. Okay. So, ya, Kak Zaitun ada berlaku tak kat perempuan? Masalah? Okay. Yes, kan. I boleh cakap. Alhamdulillah, I baru sampai rumah. So the thing is that kalau walaupun kita pergi solat, let's say dekat mall ke kat Johor ke apa, no one will tepuk you to join you, you know. Yep. So macam tepuk menepuk ni macam seolah-olah tak pernah berlaku. I have never experienced and I have never tepuk orang pun. Okay. Maknanya orang perempuan tak kejar fadilat lah? Agaknya lah, atau takut people might not like it or panic. I think if anyone were to tepuk my shoulder also, I think I will panic sekejap because I've never experienced it. But of course in Johor, I think you will be very panic lah. Kali ni saya nak tanya soalan. Okay, sure. Mana satu afdal? Kalau jamaah dah habis, saya datang, saya buat jamaah baru, manakala after half an hour, 45 minutes, saya semayang tepuk orang ataupun saya semayang sendiri? I think jemaah baru adakah dia ramai atau 4? No, necessary. Saya boleh datang seorang dan saya tepuk satu imam. Okay. I personally I wouldn't mind to join. Kalau adakah dia lebih afdal? Ya, sebab orang tu tengah berjemaah. Tak. Then ada imam. Maknanya dia tak ada siapa-siapa jemaah. Kakak datang, kakak just appoint someone, tepuk ke Allahu Akbar, takbir kuat, to be an imam, to be your imam. Yeah. So you just jadi makmum dia. So you initiate. I see. Okay. Yes. Alright. What is so should I join or should I not? My take. No, which is afdal? You do that or you just enter the hall, solat, prayer, semayang sendiri juga? I personally lah, I rasa I solat sendiri lah. Kenapa Kak? Ada personally yang tak? Seriously, I have never experienced outside macam melainkan dia dalam masjid ke apa yang jemaah yang besar. Macam kalau let's say ada a bunch of 3 ke apa. Contohlah let's say kita lepas kelas. Ada jemaah dah dulu awal daripada myself. Lebih dah habis, bukan jemaah dengan jemaah yang kedua ketiga lah. Okay. So ada berdua bertiga, I have never tepuk them or I masuk dulu, no one ever tepuk I. So no one practice this, especially I'm not saying no one, I don't practice it, and people in our class pun tak practice, so that's it. Okay, thank you Kak Aini, masya-Allah, jazakallah khair. Kat sini Puan Ainun ada bagi pendapat, kalau di masjid sini ada wanita yang menepuk, ada juga. Sekadar kata perempuan memang gitu, antisocial. Jadi sekadar jawab, saya tak cakap, saya bacakan je. Tuan-tuan perempuan, Pak Cik Farouk, saya tanya sikit pendapat kat luar negara, boleh? Kat India macam mana Pak Cik Farouk? Pak Cik, unmute your mic. Thank you. They would prefer to follow imam. Meaning the first imam or the... Even subsequent imam also, they will prefer to have jamaah. Yes. Oh, nice. Okay. That's among the Hanafis, most common. Yes. So maknanya seldom orang masuk, dia tak appoint anybody to be the imam. Maknanya kita akan nampak orang kan jemaah. Okay. Paling lambat ke India Pak Cik Farouk, kalau orang sembahyang Zuhur kat masjid, what is the latest timing? Before waktu tu habis, half an hour ke 1 hour ke berapa lama? Normally Hanafi will not encourage ditangguh sampai lewat lah. Normally they will unless can't help it, you have some engagement, then they will do until the last moment, until masuk asar. Because in our masjid, kalau belum tutup dulu, kita tengok it's quite common untuk ada jemaah yang datang, let's say 15 minutes before asar, untuk orang sembahyang, kan? I saw. Saya pun antara yang kadang-kadang sembahyang lambat. Saya pergi masjid tu, kita singgah solat. So kalau kat India, that is not the norm, is it? No, di India, di Hanafi asal dia lambat sikit Ustaz. Okay. Maksud saya kalau sebelum Zuhur tu habis, last kita boleh tengok jemaah datang sembahyang tu berapa minit sebelum asar?
Sebelum Bang Asar ada yang sembahyang sebelum Bang Asar. So Yang that is normal lah. ada kedai-kedai sebelah niaga semua lambat kan, then they will come rush and finish the prayer. Okay, so maknanya ada lah sampai ke ujung. But they still do jamaah? No. That one is late. Kadang-kadang tak ramai lah. So dia sembahyang According to sendiri lah. my observation, of course, like early there are one or two who miss the Maghrib. Normally, I observe they will rush before Isha and pray. Pak Cik Farouk waktu kat India, Pak Cik Farouk jadi Hanafi ke masih Syafi'i? I still Syafi'i. Still Syafi'i. So maknanya Pak Cik solat masjid yang Syafi'i dominan atau Hanafi? There's only one Masjid Syafi'i in my district that is quite far away from my place, but I would prefer the nearest mosque, which is Hanafi. But you have no problem with them. And especially during subuh, doa kunut, he will delay a bit for me to do the kunut. Okay. Even the Imam? Yeah, he knows us. There are very few Syafi'i there. Okay. So maknanya dia orang amin kuat tak Pak Cik Farouk? Wallahualam tak. So Pak Cik tak tersasul lah. Tak ada, tak, kita masih loud. Syafi'i people 2 or 3 they will still say amin loud. Really? Yeah, and you it's can okay hear. for Hanafi kat sana? It's okay. Quite common there. Okay. Sebab even kat Turki pun macam here Bengkulun Mosque also you can hear some amin. But Bengkulun Syafi'i or Hanafi Pak Cik? Hanafi. Most of the mosques, yes, Hanafi, except the one in the South Beach Road, Malabar, and these are the two. Okay. Okay, thank you. Okay, Masya Allah, thank you. Bagus juga maksud saya tak kena keroyok lah. Dekat Turki saya semayang barusan, saya hampir nak terkeluar amin. Ayah saya dah amin seorang-seorang. Tapi tak ada orang keroyok lah. Cuma habis semua pusing lah. Ini Syafi'i lah ni. Mana Hanafi dia tak menzahirkan amin waktu dia imam baca Fatihah habis. So amin masing-masing. So tuan-tuan saya ingat ni contoh baik. Kali ini saya bagi pandangan ulama. Ada di kalangan ulama yang menyatakan bahawa afdal sebab ada hadis Nabi begini dan begitu. So ada di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kemudian dan jamaah dah selesai. Dan pada ketika itu ada 2 cara yang sahabat lakukan dan tidak ditegah atau tidak diperbetulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sahabat masuk ke Masjid Nabawi dan solat sendiri. Bermakna tak dibentuk jemaah yang baru atau tak berkumpul semayang berjemaah. Okay. Ada satu lagi pengamalan sahabat, di antara saya lupa nama sahabat yang buat, dia balik rumah. So maknanya bila dia sampai masjid tu, dia tengok dah habis. So dia ambil inisiatif tu untuk pulang sama dengan jemaah dan solat di rumah. Dan kedua-dua ini kata ulama yang berpandangan ini, maksudnya berpandangan tidak afdal untuk semayang sendirian sama ada di rumah ataupun sembahyang di masjid selepas imam yang utama, imam dilantik awal. Afdal sembahyang sendiri menyatakan dua-dua tu dapat pahala jemaah sebab cuma kelewatan. Okey? Tapi datang ke masjid sama aja, melangkah ke masjid sama aja. Cuma sempat dengan tak sempat. Itu. Dalam pandangan mazhab yang lain atau pandangan imam yang lain menyatakan bahawa berdasarkan hadis juga. Hadis tadi Nabi SAW bilang, siapa yang nak sembahyang dengan lelaki ni, yang nak sedekah, istilahnya nak dapatkan pahala ekstra. So berapa pahala kita kalau solat jamaah? 27. Nak atau 25 dalam riwayat yang lain. So bermakna kalau saya sembahyang sendirian, seorang, saya punya pahala 1. Nak saya jamaah dikali 27. Nah 27 ni banyak ke tak banyak Pak Jamaah Jantan? Banyak ke sikit Pak Jamaah Jantan? Saya nak minta Pak Cik komen sikit. Banyak juga lah, 24 kita dapat. Kalau according to the figure 21 and 27, tentu lah 27 yang kita perlukan. So kalau saya ambil pandangan yang kata afdal sembahyang sendirian, saya kan dah dapat pahala sembahyang jemaah, betul tak?
Tidaklah. Okey. Kalau bersendirian kita tak dapat para jemaah lah. Tapi kalau saya datang ke masjid cuma terlambat Pak Jamat. Terlambat tu maksudnya kalau kita terlepas. ada tekad niat tu, tekad niat itu memang betul. Okey. Maksudnya kalau saya tak datang masjid langsung, saya tak ada dapatlah pada itu macam memang tak adalah satu je lah. Cantik. Nah, Pak Jamat, bila perlu nak pakai afdal ni? Mana lebih utama afdal? Bila nak pakai? Sekiranya afdal tu kalau sekiranya ada orang yang apa ni sedang sembahyang. Kita tahu yang macam Ustaz cakap tadi, macam saya memang buat gitulah. Kalau ke highway saya tak ada fikir-fikir lagi lah. No need to think so much. Kita orang ni pun mesti bikin apa ni jamak punya. Understood. Jadi itulah memang biasalah kan. Pasal jadi kita pun ikut je lah. Kita terus sama ada kita tak nak cut dia, kita angkat Allahu Akbar sebelah dia lah. Kita sembahyang sebelah dia. Gitu. Okey, so kalau saya punya pandangan yang afdal sembahyang sendiri. Ada jemaah pun saya akan sembahyang sendiri. Kenapa? Well, saya fikir tu ada selfish sikit lah. Kenapa selfish Pak Jamat? Selfish, kita tahu kita macam tak nak pemberian Tuhan yang apa ni, dia menambahkan pahala kita kan. Kita tak nak kan. Tak apalah, aku sendiri lagi senang lah kan. Okay. Sorry ya. Tapi Pak Jamat, tapi Pak Jamat, afdal bagi Pak Jamat dalam Pak Jamat belajar, ada jemaah ikut. Maksudnya jemaah kedua. Afdal bagi dia saat dia belajar, walaupun ada jemaah kedua, tu bukan jemaah official, tapi dia sendiri. So afdal tu tak sama. Jadi kat sini saya minta Pak Jamat punya kefahaman. Maknanya dia bukan tolak pahala Tuhan bagi. Dia ambil satu pendekatan, walaupun dia tak join jemaah tu, dia dah punya niat tadi nak sembahyang jemaah. Jadi dia pun peroleh pahala, cuma dia buat sesuatu yang dilakukan oleh sahabat dan tidak ditegah oleh Nabi SAW. Okey, itu satu panduan. Satu panduan lagi ada hadis Nabi yang kata siapa nak sembahyang lelaki ni, betul tak? Okey, kat sini Pak Jamat, afdal ni which one? Siapa, mana satu yang betul? Sebab dua-dua kata afdal. Saya nak sure dari segi ni. Okay, nice. Macam mana nak evaluate benda ni? Saya bagi tuan-tuan puan sikit tip. Kalau dua-dua kata dia afdal gini atau afdal begini, so bermakna urusan tu terbuka. It is okay. So Pak Jamat boleh pilih A, saya boleh pilih B dengan pendapat yang kita ada, dan dua-dua sebenarnya okay, betul, dan dia mengikut keadaan kita belajar. Yang penting faham dua-dua. Faham masing-masing lah. Betul. Dia, maknanya dia bukan masalah khilaf yang satu boleh, satu tak boleh. Okey, jangan kecil. Sila Pakcik. Saya nak tanya sikit. Saya pernah terkena juga. Bila kita masuk sebelah dia, kita sembahyang, kita angkat. Dia orak satu langkah. Maknanya ke depan ke belakang? Dia macam dia ke tepi. Dia macam tak nak dengan kita gitu. Okay. Jadi apa? Jadi kita masih dapat pahala jemaah atau kita tak dapat pahala jemaah kalau begitu? Pakcik tepuk dia berapa kali? Saya tak tepuk dia, tapi saya angkat aja kan, tapi dia faham lah kan, macam biasa. Betul. Kita tak habis Allahu Akbar kan. Betul. Lalu kita kiam, jadi bermakna dia tahu kita sebelah dia. Takkanlah kita nak sembahyang seorang, kita sembahyang sebelah dia kan. Jadi dia orak satu langkah ke tepi. Dia ke kanan lagi. Ke kiri dia. Dia ke kiri. Dia lari lah. Dia lari macam gitu. Pak Haji Ahmad kena maklum bahawa mungkin dia tengah sembahyang sunat, jadi tak mahu untuk jadi imam. Jadi jadi saya automatically saya ubahlah. Saya angkat takbir lagi sekali kan, sebab saya belum mula, saya baru angkat Allahu Akbar aja. Jadi saya Allahu Akbar sekali lagi, saya sembahyang sendirilah. Saya dah tahu yang dia tu tak nak tak bersama dengan saya kan. Jadi jangan ragu kan. It's okay dan normal Pak Jamat. Normal untuk kita makmum tak memaksa lah. So memang tak, dia ada keperluan dia.
So maknanya kita pun tak tahu sebab di tengah sembahyang kita pun tak boleh nak bercakap. Sembahyang sendiri tuan-tuan dan puan tak ada aibnya. Tak ada aibnya. Kerana beribadat tu memang asal dia kita sembahyang sendiri. Tapi ada dalam mazhab yang kata kalau dengar azan tak dengar azan tu lain cerita lah. So saya kata ni di sini walaupun kita di masjid, kedatangan tu lewat. So okey saja untuk kalau tak ada orang nak imamkan kita sembahyang sendiri. It's okay. That is normal. Tapi hari tu saya fikirkan ini perkara silam lah Ustaz. Hari tu saya rasa macam a bit funny lah kan. Jadi bila dia dah ke kiri, datang pula satu hamba Allah ni, dia bentang sejadah sebelah saya, sebelah kanan saya. Dia pula tepuk Pak dia tepuk saya. Jadi sepaksa saya pula jadi imam. Okey tu. So bermakna Allahu Akbar. Tertegaklah jemaah tu. Okey. Itulah. Okey, cantiklah tu. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya nak menyatakan bahawa kita akur ya dalam pandangan mazhab. Dalam mazhab Hambali, lelaki wajib sembahyang di masjid untuk solat jemaah. Maknanya kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. So kalau orang yang bermazhab Hambali insist untuk jemaah, saya ingat lagi cantik, lagi sesuai. Sebab memang jemaah di masjid itu wajib untuk mereka. Kalau tidak rumah-rumah mereka Nabi nak bakar. Ada hadis. Okay. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau kita nak memaksakan orang untuk jemaah dengan kita, sedangkan orang tu berkeperluan dan tidak mahu, saya ingat dia tak align dengan pandangan mazhab. So maknanya tuan-tuan relax saja. Ya, jemaah nak sembahyang jemaah sila. Kalau tak mahu tak apa-apa. Dia tak menggunakan apa pun dan tidak menjejaskan apa kualiti ibadat. Dan insya-Allah dari hari ke hari ada lagi chances lain untuk kita berjamaah ataupun mungkin ada orang lain nak masbuk dengan kita. Boleh? Pak Jamat, terima kasih. Terima kasih semua yang bagi pandangan. Ya, silakan. Ada siapa nak tanya soalan sebelum saya pindah? Anak siapa tu duk bukit tu? Okay. Tak apa, budak-budak. Ya, silakan tuan-tuan, puan. Ustaz. Barusan yes, barusan. Kenapa mazhab Hanafi solat lewat Apa dalil di sebaliknya? Masa abang pada solat asar ke? Asar, even subuh kan diorang solat lewat kan? Tidak, subuh tidak. Asar saja. Pasal saya pernah pergi Masjid Anggulia dekat Mustafa solat subuh. Lepas azan, saya ingat diorang nak mulakan solat. Sekali imam ambil Quran, dia baca Quran. Berapa lama? At least 20 minit. Okey. Abang rasa sampai kat Mekah. Sampai kat Madinah. Subuh lepas azan berapa minit Kamat? Lama juga kurang pastilah. 20 minit, 25 minit. Ya, mungkin something. Kalau Madinah 25 minit. Kalau Mekah 5 minit. Sebab Mekah construction. Jadi bukan Hanafi je sembahyang subuh maknanya 20 minit tu normal. Tapi asar, dia nak azan tu lambat. Dia bukan dah azan, dia nak sembahyang. Okay, kita sekarang ni Syafi'i, kita azan asar 40, ada tak 41? 4:40, let's see. Okay. Dalam mazhab Hanafi, azan asar tu berlaku 20 minit selepas. So about 5:10 or perhaps 5:35, 5:05 atau half an hour, dia tak pakcik Faruk. Tak sampai half an hour. Okay. Abang Rasul tak tanya soalan, macam mana? Apa dalil, betul tak? Dia solat asar dilewat. Okay. Dalam penetapan waktu solat, okay, waktu Nabi terangkan fajar, subuh, bila subuh Abang Ruslan? Maksud you? Time. Bila, okay, Nabi explain bila kira masuk waktu fajar, subuh. Bila matahari mula nak naik. Matahari mula nak naik, dah naik ke belum? Belum naik. Belum naik. Nak naik. Macam mana nak terhubung matahari nak naik? Macam mana nak buat tu? Ini terhubung jahit pun tak nampak. Abang Rasa kena kasih saya yang precise. Cuba.
Ini orang Ustaz imagine satu hari perang, radio tak ada, putus. Media kok kat Buona Vista kena bom. Putus satelit. Tak ada azan. Okay, Abang Ustaz ada kalender kat rumah. Kalender pun hancur kena bom. Sekarang Abang Ustaz nak solat subuh. Nak buat macam mana? Apa indication subuh masuk? Pak Jamal nyata nak cuba? Pak Jamal dekat dengan kamera. Sila Pak Cik. Siapa nak cuba sila boleh? Dulu Yes, kalau masa zaman dulu, dia gunakan lembaran benang. Ya. Lembaran benang, kita tengok benang, bila kita tarik benang tu sampai cahaya putih dia tu, kita kelihatan kan. Jadi itu maksudnya subuh. Maksud Pak Jamal, ni istilahnya kan, bukan tarik benang. Ya. Istilah dia tu lah gitulah. Pak Jamal boleh nampak tak benang putih tu? Kalau cahaya tu sudah ada, nampak lah. Kalau tak ada Cahaya cahaya maksud? Cahaya, cahaya dia ada, macam orang dulu cakap, dia kata ada macam satu line yang apa tu, yang berlega di mana tu, di langit kan. Jadi ada macam kilat gitu. Jadi that is pertama. Dan fajar. Nak masuk fajar. Pak Jamal pernah nampak? Saya pasal zaman kita tak adalah. Zaman saya belajar terus buku aja tengok benda ni gitu. So maknanya tak pernah experience lah. Tak ada experience. Tapi fajar tu subuh lah. Masuk subuh lah kan. Okey. Sekarang nak kita tanya orang muda pula Pak Jamal. Sekarang hilang pula kamera. Bila masuk waktu subuh? Pernah cakap aku bila betul langit macam biru-biru tu lah bila kat flight. Okay, biru gelap, biru terang. Biru terang-terang sikit. Terang-terang sikit tu dah nak syuruk. Dia berkicau lah. Terang sangat lah, dia macam about to turn gitu macam tu lah. Kau pernah cakap gitu? Okay, you are close but you are not right. Mana Pak Cik Gani? DJ kita, Pak Cik Gani. Thank you. Ya, Pak Cik, apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Ya, sila Pak Cik. Kalau nak tunjukkan lagu, silakan. Pak Cik nak cakap apa? Bila masuk waktu subuh? Waktu subuh dia bila kita dah kelihatan benang-benang putih tu. Pasal saya pernah Ini panggilan yang mana ni? Terengganu ke? Jauh suara tu. Mungkin kena keren ada Pak. Ini saya pernah pergi di Indonesia tu apa Bukit berapa Bromo. Bukit Bromo tu. Indonesia. Bromo. Gunung-gunung Indonesia. Mount of Bromo. Jadi kita berkumpul-kumpul untuk menantikan waktu solat subuh lah. Ya. Jadi bila kelihatan matahari tu naik, dia nampak macam cahaya putih itulah yang di antara gunung tu saya dapat antara. Maknanya ni dah syuruk ke belum Pak Cik? Belum. Ni mana awal subuh? Awal subuh. Bila waktu masuk subuh tu. Jadi kita nampak macam satu line putih di langit tu lah. Jadi belum keluar cahaya, cuma cahaya lampu putih ialah cahaya putih aja di langit itu. Jadi kita ikut dia orang sana lah, kita cakap tunggu pak katanya nanti belum lagi pak kata. Jadi kita tunggu. Indonesia ini tak bisa kahwin sivil enggak apa-apa. Subuhnya tu enggak tahu tepat enggak atau enggak tepat. Betul Ustaz, saya cuba lagi Ustaz. Ya, abang Pak Cik ni, abang Rosan nak cuba boleh ya? Okey. Boleh sila. Sila. Waktu subuh bila ayam berkokok. Ayam berkokok. Okey. Ayam berkokok kalau kat kampung belum subuh lagi. Kalau ayam jantan lah. Kalau khunsa saya tak tahu. So, setahu saya Pak Ji Ahmad betul kan ayam berkokok sebelum subuh lagi. Ya betul. Ini jenis ayam bangun pagi, ayam tua Berkokok suruh bangun, dia suruh bangun. Yes. Ni Kak ini dia berkokok. Kak ini kata kemerahan di langit masuk waktu fajar. Ataupun itu ini Kak ini maghrib. Kemerahan di langit, indication kemerahan di langit adakah maghrib atau fajar? Maghrib. Yang mana Bu? No, but we are talking about fajar. So kemerahan waktu fajar lah, waktu subuh. So macam mana nak bezakan dengan merah maghrib?
We are not talking about maghrib, are we? We are talking about subuh. Yeah, So, but is there merah di langit untuk subuh? merah di langit untuk subuh dia nak terang. Dia nak terang. Kemerahan kuning. Itu dah nak surut lah. So eventually dia terang. So kalau kemerahan maghrib, dia eventually kan dia slowly dia akan gelap. So I think you can differentiate lah. You can differentiate. And the waktu, so kita tahu because it's an AM and it's PM. Yeah, because you are relying on time. I mean, you tengok watch. But saya cakap ni, kalau kita dekat hutan ke kat mana lah kan. Tapi we still have to base on langit on langit. Macam waktu ada satu sahabat tanya pada Rasulullah SAW bila waktu batalnya kita apa tu when kita puasa tu syuruk khatul abyad khatul aswad. So dia pun gunakan perkataan benang. Maksud dia benang tu you still have to look at the langit. Tapi cahaya belum keluar lagi. Ya, Pak Jamat. Cahaya belum keluar lagi. Ya. Dia cahaya putih tu belum keluar lagi. Kalau kena benang kita nampak benang tu. Betul. Tapi mesti kawasan gelap. Kita boleh kontes ni, betul. Kali ni punya intention quite loose Kati Iskandar Mentari Merah di Ufuk Timur. Best lagu tu, sikit darah kau Iskandar. Iskandar dia kena tembak sikit. Ya. Ustaz, kalau Is dekat itu, dia dekat PSA, kalau dia naik tower, dia boleh nampak punya pagi benda tu. Oh, nampak apa Jamat? Benda tu. Dia lain putih tu. Yang itu apa tu, matahari yang mula-mula dia nak naik tu. That one takes ini kalau buat 1 hour nanti baru tukar color, merah kemerahan mula. Jamat, kalau hujan tak boleh nampak. Kalau hujan tak. Tapi ini kita bicarakan, itu pernah orang lakukan macam ginilah. Udah orang tak tahu, orang tak ini. Ustaz, saya cuba pula ya. Sila, siapa tu? Zainon. Makcik Zainon, khabar? Alhamdulillah. Jemput makcik, jemput. Fajar dia ada 2 kan. Satu fajar kizib sama satu fajar syadik. Lalunya kalau fajar kizib tu dia memang kelihatan putih tapi dia lebih meluas. Itu antara pukul 2 ataupun pertengahan malam lah. Jadi apa warna fajar kazib? Apa makna kazib, makcik? Bermakna yang deny lah. Deny ataupun yang daripada perkataan kazib. Yang tak betul lah. Fajar yang tipu lah. Fajar yang belum benar. Ya. Jadi yang fajar sadik itu adalah putihan juga, tapi dia satu line yang ada kelihatan sedikit warna kekuningan lah gitu. Kalau yang fajar tidak benar? Yang benar, itu yang fajar sadik. Okey, kalau yang enggak benar? Itu putih saja, dia meluas. Okey. Meluas? Terang, lebih terang. Okey. Kalau yang sadik, maknanya dia kekuningan sedikit. Luas tak luas? Hampir. Dia akan berbentuk satu line dan hampir kekuningan gitu. Membezakan sedikit putih tadi dan kepada warna yang tegas. Ya. Okey. Terima kasih Makcik Zainon. Pernah experience Makcik? Waktu tu ya saya lagi on board lah pergi Australia. Jadi saya lihatlah di situ. Oh, di langit? Saya di langit. Nah, kalau di bumi macam mana nak teropong kuning tak kuning? Kalau di bumi memang tak ada lah, tak ada peluang nak lihat kerana kita tapi Rasulullah SAW bagi kita yang kat bumi yang nak sembahyang, zaman Nabi tak ada kapal terbang. Jadi kalau kita di bumi, Quran turun ke bumi. Takkan pula nak teropong di langit, kena pakai jin afrit. Tapi sekadar teori tu dapatlah kita memahami. Dapat tengoklah. Okay, nice Makcik. Thank you so much. You are close but not yet. Okay, kat situ. Yes, Kak Zaitun. Kita minta fatwa sikit. Kalau kita tengok surah Al-Mudaththir. Ayat 34. Wasubhi idza asfar. Maknanya subuh tu adalah apabila dia kekuning-kuningan. Betul.
So Jadi apabila apa benda kuning tu? Ada pernah nampak benda kuning berapa pagi? langit tu. Ya, apa jadi? Apabila daripada gelap tu dia mula nak terang, tapi sebelum dia terang tu dia agak ke kuningan. Pernah nampak ke satu kuning ni? Tak pernah lah Ustaz, tapi dia nak Tak dekat pernah, tengah jadi nak ditafsirkan apa? tak, maksudnya dia nak terang, dia mula nak terang. Macam kalau malam dia totally gelap. Tapi apabila nampak Okay, cahaya malam sikit. warna warna gelap. gelap warna apa? Brown boleh gelap, hitam boleh gelap, hijau boleh gelap. Dark blue. Very Dark blue. dark. Malam. Malam. Okay. Then the transition of Fajar Kadzib. What dia color? Dia mula macam brownish. Mula sikit lah. Turun. Okay. Turun. Lighter a bit. Lighter. So when it comes to Fajar Sadiq, dia dah mula kekuningan sebab after that dia dah terang, dia jadi putih. So okay. Kak Zaitun baca surah Khabar Tamil tapi report bahasa Melayu. Macam mana saya tanya kuning, tak pernah nampak kuningnya. Nak cerita kuning tu cerita apa? Okay. Sebab kita nak kena tengok kesana, sebab Abang Roslan tanya tadi tentang sembahyang Hanafi. So kita kena identify benda-benda gini sebenarnya ada di al-khilaf. Ni kata Makcik Betty, ditandai dengan cahaya samar yang menjulang tinggi secara vertikal di horizon timur Fajar Kadzib. Beberapa minit kemudian muncul cahaya menyebar secara horizontal Fajar Sadiq. Okey, so bermakna Makcik Betty sebut cahaya samar yang menjulang tinggi secara vertikal. Vertikal is like this, right? Vertikal is straight, right? Horizontal gini. Terbalik lah. Horizontal ni vertikal lah. Ustaz, Ustaz nampak gambar yang saya tayangkan tu kan? Pakcik tanya, ayah, silakan Pakcik. Itu gambar tu yang saya tunjukkan. Oh, yang orange, yang merah tu. Putih dan orange yang naik tu. Itu ni lagi 15 minit nak syuruk. Of course, itu dah nak syuruk. Kalau yang fajar. Dia fajar tu sebelum yang merah ke atas tu. Kan? Dia keluar yang itu dalam 45 minutes. Yang bawah tu, yang putih tu. Yang macam Kak ini kata tadi tu lah. Yes, yang itu yang keluar dulu tu, yang putih bawah tu, dia keluar. This one dekat inilah. Masa saya di mana tu? Amerika. Dekat ini Niagara Falls. Oh, ke Amerika lah. Dekat Canada. 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 Okey. Macam gini roughly gambar dia. Yeah. Singapura tak ada harap tak nampak tu. Tapi kalau East naik dekat tower, the crane, kalau biasa dia ada crane kan. Dia benda ni boleh nampak. Dia dekat gigi air kan. Kita kalau dia nampak gigi air, dia nampak ini. Gigi air? Air kalau kita macam laut kan. Kat ujung sekali nanti benda ni nampak lah kita. Okay, thank you. Terima kasih semua. Masya Allah, banyak effort lah. Bagus, terima kasih Pak Jamal. Tuan-tuan puan, saya ambil orang awam boleh cakap ya. Malam, warna malam hitam. Okay, Kak Zaitun. Malam itu hitam. Okay. Warna fajar. Warna fajar Kadzib, dia cahaya. Dia bak kata sebagian daripada kita ni, cahaya dia lighter. Maksudnya dia bukan tukar color langit. Punya cahaya terang. Dia macam datar yang kita kata apa? Meluas, bak kata Makcik Ainun tadi. Nah, bila dia masuk Fajar Sadiq, this is susah. Saya kata susah kenapa? Dalam Al-Quran, dalam beberapa surah, dalam satu surah Allah Ta'ala sebut tentang orang Arab Badui saja yang boleh kenal. Maksudnya, kalau kita tak berumah di gelap, tempat gelap, di tengah-tengah tanpa tutup gunung ganang yang ganggu, atau kita bangunan tinggi banyak, maka tak usah dicarilah, dengan radio sudah. So bila masuk fajar yang benar, kita sebut tadi, bak kata Makcik Betty dan Makcik Ainun dan sebagian, dia akan tukar kepada biru yang, ni saya cakap orang awam punya, dia tak kira kuning lah, tak kira apa. Ini tempat tinggi nak nampak baru boleh nampak. Saya tengok ni sebagai pandangan manusia di bawah yang biasa, tak guna teropong apa-apa ekstra, pada mata biasa. Hitam tu dia tukar warna biru, gelap.
Saya biru ni dia akan turun kepada biru terang dan datanglah matahari, dia panggil istilah syuruk. Itu barusan punca permasalahan tadi tu. Nah, subuh Nabi biasa semayang timing tak sama. Sebab yang indicate suruh azan atau yang initiate kata sudah subuh adalah Rasulullah. Dan Nabi bangun timing tak sama. Dulu tak ada time. Mana ada alam. So, Sayyidina Bilal radhiyallahu an dengan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Ada dua orang yang azan subuh ni. Abdullah bin Ummi Maktum dia azan bila fajar kadhib. So, maknanya dalam 45 minutes before fajar. So, bila orang dengar suara Abdullah bin Ummi Maktum, orang tahu hak ni kena ready for fajar. Sayyidina Bilal azan, dia takkan 45 minutes sharp. Rasulullah kata, pi azan, bawa azan. Jadi, tuan-tuan dan puan, ada hari mendung. Istilah macam Ustaz kata tadi, kalau hujan, ada hari boleh buat pasir, tak boleh nampak. Dan pernah juga beberapa ketika, hatta nak tetapkan suhur. Dia panggil apa? Imsak. Imsak tu, kata dah fajar belum, ada rumah masih makan. Zaman dulu kan diam, pelan, tak bunyi apa. Orang dulu tak makan bamian pagi-pagi. Dan kalau kurma je, koyak kurma, tak ada bunyi apa-apa. Kan, tak buka radio, tak apa. So, mana sana makan, sini tak makan. So, dia tengok. Tuan-tuan dan puan, ini rahmah Allah Ta'ala. Subuh ni antara paling susah nak tengok. So, bermakna kalau saya tunggu, ada hadis Nabi SAW, semayang subuh, hampir kelihatan di langit terangnya matahari. Ada. Ini ada hadis. So bermakna dari hitam tukar ke biru-biruan. Betul. Okay. So bermakna Nabi bukan delay solat fajar. Tapi memang mata belum nampak dah fajar. Dan ada hadis Nabi SAW, ada sahabat yang tunggu Isyak, tak solat-solat, dan ada yang tunggu subuh. Sampai panjang leher. Sahabat kata dalam hadis, mana sahabat cari, mana Rasulullah? Tak masuk-masuk. Tengok lagi. Itu yang Rasulullah tak masuk-masuk. So tengok atas, matahari dah nak keluar. So bermakna flexibility pada semayang. Tapi masuk itu Abang Ruslan, dah ada dah. Ini ulama tak khilaf. Zuhur masuk apabila, Abang Ruslan bila? Cuba Abang Ruslan jawab. Nah, so Abang Ruslan tanya pasal Hanafi tadi. Tu punca dia tu. 5 minit lagi. Sila. Zuhur. Masuk waktu zuhur ke apa Ustaz? Ya. Tengok tu. Matahari di atas kepala. Matahari tak boleh bawa punggung, mesti atas kepala. So maksud apa? How to indicate that is zuhur? Asal matahari bisa atas kepala? Dia terlebih sikit daripada atas kepala kita lah. How to say that? Tergelincir. You can speak English. You can converse in English. Ustaz nak discuss soalan last week. Soalan apa Kak Zai? Tak tahulah Ustaz. Okey, Abang Ustaz tak tahu. Kak Zai soalan apa Kak Zai? Last week ada permasalahan yang ditimbulkan oleh Zarida pasal solat 5 kemudiannya 2. Tu solat apa? So kita nak kena discuss tu. Solat 5 betul. Oh, solat witir kita kata tu. Tapi takkanlah lepas witir tu tahajud. Okey, tak apa. Okey, betul. Saya ambilkan sekejap kan. Okey, kan. Solat zuhur, matahari tergelincir. Matahari tegak atas kepala. Maksud saya tegak tu dia tak ada bayang. Kan matahari tegak betul tu atas kepala. How to get atau how to see your shadow. Dia tepat. Dia mula dia sengit. Kalau dia tepat gini, dia gelincir gini sikit je. So segini, straight, tegak. Saya gerak sikit. Sikit. So dia boleh keluarkan abang satu shadow. So, this is reflection lah kan. Ni lampu. Ni orang jalan. Lampu tu kena betul-betul dengan dia tutup. Saya semalam buat recording untuk Masjid Mutakin. Kawan saya datang, dia tolong setkan lampu.
lampu tu duduk depan saya gitu. Dia dari bawah, dia shadow saya kat belakang. Dekat tembok, shadow tu tinggi saya. Sebab lampu tu kat bawah. Bila lampu tu dekat tengah gini, shadow tu pergi tepi. Dia kena taruh atas sikit. Jadi saya tak ada shadow. So matahari macam tu lah bosan. Dia mesti tergelincir sikit. Tergelincir ya. Zuhur. Asar. Waktu Zuhur shadow salah. Waktu Zuhur shadow tak panjang. Waktu asar shadow panjang. Okey, 2 kali ganda manusia sebab dia makin turun. Abang Roslan, dalam hadis sembahyang asar ada hadis yang sebut tentang bayang tadi dan ada hadis yang sebut bayang tu lebih panjang lagi daripada tu. Dikarenakan itu, kerana dua-duanya sahih hadis, mazhab Hanafi mengambil hadis yang lebih panjang yang menyatakan bahawa asar lewat sedikit 20 minit. Ada dalil dan memang diiktiraf. Tidak ada masalah. Jadi kalau dia tak lambat ke asar, dia tolak maghrib. So asar mereka shorter than us about 20 minutes. Adalah salah untuk sesiapa saja yang bukan bermazhab Hanafi pergi masjid Anggulia atau pergi masjid Hanafi dan semayang dia dulu lepas tu keluar adalah salah. Bagi saya ini tidak menepati adab sebagai jamaah masjid. Solat dulu, lepas tu keluar bila azan. Adalah baik semayang kat Mustafa Center lagi bagus. Atau pergi cari tempat lain, pergi semayang sendiri lagi selamat. This is wrong. Dan saya tak pernah tengok orang mazhab Hanafi masuk masjid Syafi'i, semayang tu dia sengaja tak semayang bila kita semayang. Saya tak pernah nampak. Saya nak kata adab lah. Bermakna kalau asar, mereka akan pilih masjid atau semayang sendiri. So, tidak ada manfaat kalau dia asar dia lambat sikit 20 minit, kita semayang, dia duduk sila tunggu, tak ada. Saya tak pernah nampak lagi, alhamdulillah, orang mazhab Hanafi yang buat demikian. Tapi orang mazhab Syafi'i Semanggur ini, banyak yang buat kat masjid Hanafi macam tu. And ni adalah upacara rasmi salat bila azan. Tuan-tuan, kita tolak rasmi, Allah yang rasmikan. Tak ada adab dengan rumah Allah. So this is not right. So siapa pernah buat boleh taubat. Siapa yang or else stay and wait for the salah atau for the al-adhan. Ya. Dan saya pernah nampak orang semayang di beberapa masjid semayang Zuhur. Masjid Adhan di semayang Zuhur. Masjid Qamat dia keluar. Ni lagi teruk. Tak kira mazhab apa lah. Mana yang lagi teruk. Tak payah semayang kat masjid kalau macam tu. Kebetulan pula dia bertumbungkan saya. Saya tanya, Pak Haji nak pergi mana? Sebab dia terbalik lah. Saya kata tertinggal barang ke? Dia kata tak ada Ustaz. Saya dah semayang. Saya bilang dah semayang baru Qamat. Dia tanya, bawa Ustaz kat sini. Saya nak pergi semayang. Saya kata, Pak Haji tu lagi mana? Saya nak balik. Dah semayang. So saya kata, dah semayang. Semayang apa? So, tuan-tuan dan perempuan, kalau pun nak semayang di masjid, dia harus menyantuni rumah Allah tu sendiri. So kita tak boleh buat sesuka hati kita, ya. Bapak Ustaz, maka itulah jawapan pada soalan Abang Ustaz tadi. Ya, Ustaz, saya mengaku saya pernah buat gitu. Ada sekali tu sembahyang kat Masjid Ghafur, sembahyang asar. Saya lepas azan apa asal dia orang tak salat-salat. Jadi saya salat sendiri. Lepas tu saya balik. Abang Ustaz balik. Abang Ustaz, dekat Masjid Ghafur tu, dekat Masjid Ghafur tu, dekat Dunlop Street tu, dia sembahyang asar 2 kali je. Aku selalu sembahyang asar 2 kali. Azan 2 kali ke asar 2 kali? Dia asar 2 kali. Azan 2 kali Dia yang first dia, yang mazhab Syafi'i sembahyang, ada satu imam Melayu. Lepas tu later dia sembahyang lagi sekali, yang lagi satu mazhabnya. So Abdul Ghafur mazhab Hanafi ke Syafi'i Pakcik Farouk? Thank you. Hanafi. So mana dia meraihkan Syafi'i punya ni lah. So azan 2 kali. Azan 2 kali. Something new. Pasal kawan aku ada kedai kat situ. Dunlop Street tu. Dia pun cakap bila aku nak pergi asar tu, dia cakap kau pergi dulu lah. Aku Hanafi, aku semayang lambat sikit. Semayang sendiri boleh lah. Semayang sendiri boleh, pergi dulu semayang lepas saya semayang. Tapi ni ada 2 jemaah Pakcik?
Tak ada, tak pernah jadilah dia Kafur. Kafur, they still stick to Hanafi. That's the main thing in Dunlop Street tu kan? Dunlop Street. Yeah, it's called Kafur. Saya pernah, dah 2 kali saya pergi. Ada 2 kali. 2 kali saya pergi. Saya ada kawan di kedai motor kat situ. Saya hantar barang, lepas tu saya pergi asar, saya pergi, lepas tu saya cakap, kenapa masjid ni dia asar siang Lepas tu dia later dia asar lagi sekali saya. Tapi agak pelik kalau satu masjid azan 2 kali. Azan aku tak ingat lah, tapi aku tahu dia sembahyang 2 kali. Azan jamaah, sembahyang jamaah tanpa azan pun tak cantik, dia tak masuk. Maksudnya tak datang kesempurnaan azan tu sendiri. Dia call for prayer. Maksud is kalau kau pergi lagi, sebab tanggungjawab ni tanggungjawab kau lah, bukan tanggungjawab kita. Tak kau yang sembahyang sana. So kau kena pergi lagi, kita tanya. Ni tapi bukan tanyalah, cuma kalau nak tengok kaji boleh lah, mungkin itu norm yang mereka buat. Tapi kalau masjid tak lantik imam Melayu tu, dia mandai-mandai, salah. Tapi kan yes, Kak. Please. Tapi kan kita dah tahu kan sudah masuk waktu asar. Jadi kita yang si Melayu ni go ahead and perform our asar prayer, and knowing that later those who yang ikut mazhab Hanafi akan bergabung berjemaah nanti. So sama ada kita nak raikan atau tidak, kalau kita di situ kita raikan, kalau kita dah balik dah lah, it's close case kan. No, kakak tak boleh semayang dulu sebelum jemaah semayang. Saya baru cakap tadi. Oh, tapi what I meant, but radio I know sudah azan. So yes, but you are in the mosque. Kalau saya dalam masjid untuk semayang isyak, katalah itu Bilal nak azan 8.30, Bilal azan 8.45. Saya tak boleh isyak dulu. Saya kena respect masjid dan tunggu. Oh really? Yes, kecuali saya ada urusan. This is what I meant. Kita ada urusan, kita nak kerjakan sesuatu. I think urusan lain. Sila, kalau ada urusan lain. Hatta saya kena ada urusan pun saya takkan semayang masjid tu. Saya akan find tempat lain. Faham. I completely agree with you. Kalau kita tak ada urusan, it's a must to respect the masjid, yes. Yeah. Otherwise, kalau kita ada urusan, I think I'm allowed to perform myself as long sudah masuk waktu solat lah. I would like to recommend to advise you to settle your urusan dulu, and then you singgah masjid semayang after they perform dia jamaah. That is afdal. Okay, understood it. Okay, thank you Kak. Okay. Cara kita sebut tadi, ya, Pak Cik, sila. Sila, Assalamualaikum. Cik Faiz. Assalamualaikum. Cikgu Suki sini. Cikgu berapa cikgu? Alhamdulillah, semua sihat. Al-Reza ni siapa anak cikgu? Anak-anak ni saya masuk. Salam, sila cikgu, sila. Okey, sini sedikit, tak tahu Ustaz dah jawab sebab saya tak ikuti beberapa minggu ni kan. Sama ada isu ni dah dijawab ke tidak. Kalau dah dijawab, apa kalau boleh ulang. Ada pertanyaan di kalangan jemaah tentang inilah solat Idul Adha dengan solat jemaat minggu ni raya. Jadi dia kata dia nak blok, kalau dia blok yang pagi maknanya dia solat Idul Adha dia tak pergi solat, dia tak boleh blok yang Friday prayers lah. Maksud cikgu booking ke? Jadi dari segi hukum macam mana tu? Sebab yang ini sunat kan, yang satu lagi wajib. Jadi dari segi hukum tu macam mana? Ustaz faham apa yang saya maksudkan? Ya, faham. Saya faham. Pasal dia dah pernah dapat sembahyang jemaat beberapa minggu lepas. Jadi dia rasa dia nak merasakan solat Id. Itu dia soalannya. Terima kasih Ustaz. Okey cikgu, sama-sama. Tuan-tuan dan puan, dalam satu hari kalau ada jamaah, maknanya 2 congregation, maknanya perkumpulan 2 kali, maka ada sunnah boleh tinggalkan satu, maknanya choose one of it, or datang dua-dua. Jadi ulama mazhab berselisih pendapat. Kenapa pada dalil yang mengatakan bahawa satu boleh tinggal kerana dia Jumaat tu dia berkumpul dan itu hari besar dalam Islam. Jatuh hari yang sama,
hari raya atau ada acara. Maksudnya yang melibatkan Eid. So dia ada 2 kali berkumpul. Option ini berlaku dalam sunnah atas keringanan. Pertama, tidak semua orang boleh akses datang tempat yang sama. Zaman Nabi SAW. So bermakna tidak menyulitkan dia. Kalau dia balik Eid 9 lebih, kata pakai waktu, nanti jam 11 nak turun lagi. Jadi tak jalan lagi. Dan apabila nombor 2, yang pertama kumpul tadi telah yujzi'uhu. Dalam bahasa Melayu, yujzi'uhu ni memadai baginya. Maka dia telah berjumpa, mendengar, dan kita istilahnya sambut hari itu dah. Sebab tu ada option yang second dia tak payah pergi, or he choose to go to yang second congregation and just tak pergi yang pertama. But dalam mazhab Syafi'i juga menyatakan bahawa kalau boleh pergi yang dua-dua, maka kena pergi. Few times jadi hari raya Idul Fitri, saya ingat Jumaat dan Idul Fitri. So saya imam Idul Fitri dan saya imam Jumaat. Jadi saya kena datang, saya imam. Saya tak nak datang satu. Okay. Kenapa tuan-tuan saya pilih tak nak datang satu? Of course kalau orang kata ni malas. Ya, boleh malas, tak masalah. Nombor 2, sunnah ni jarang berlaku. Dia tak berapa tahun sekali. Jadi tahun ni Eid, tuan-tuan, falls on the same day, Jumaat. So saya rasa booking yang cikgu kata tadi tu, siapa book Jumaat dia tak boleh pergi, dia pergi Idul Adha. Siapa yang boleh Jumaat lagi, Jumaat aja, tak masalah. Saya minggu ni insya-Allah imam Masjid Muttaqin, imam nombor 1. Ada 3 Jumaat kan? Bermakna pagi, kalau saya tak nak pergi, boleh tak? Boleh tak masalah. Raya kan minggu ni. Minggu ni raya. Kenapa terkejut? Raya tak minggu ni? Korban. Kau imam Jumaat? Apa masalah imam Jumaat? Zoom? Zoom lah. Korban boleh gantung. Orang Vietnam pun nak sembahyang Jumaat. Betul tak? Orang Cambodia sembahyang Jumaat. So maksudnya, imam Jumaat ke imam raya? Saya tak imam raya. Dan nampaknya imam tak payah book slot lah. Sebab imam kena tugas. Ya, suka tak suka kena pergi. Saya pun takut nak kena pergi masjid yang kena pakai helmet tu. Saya tengok mantan mufti pakai. Saya tengok mantan mufti pakai. Ustaz Dr. Muhammad Patris pakai. Teruk. Helmet tu teruk lah. Sebab ada tempat helmet dia tak cantik. Ada masjid pakai panel. But then we have no choice. Maksudnya this is tanggungjawab. Okay. So tuan-tuan puan, saya ingat Cikgu Suki tanya tadi, dibolehkan dalam syariat dan itu adalah malah sunnah atau rukhsah. Saya berpegang dengan mengambil rukhsah adalah afdal dalam amalan kita. Kak Seto nanti remind saya sekali lagi minggu depan untuk bincang pasal ni, pasal Zalidah punya ni persoalan. Malah itu juga nak jawab sebab teka-teki minggu lepas tu menjadi persoalan. Nabi sembahyang apa tu? Ya, sebab dah 1.20 saya tak boleh kena bagi laluan kepada Masjid Siglap untuk Masjid Siglap beracara seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih banyak atas kebaikan dan keprihatinan tuan-tuan semua yang menjayakan majlis ilmu ni. Saya doakan mudah-mudahan Allah kurnia kita pengampunan daripada mula saat majlis berlaku sampailah habis dapat doa malaikat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak. Ada umur jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdika. Ada kelas ke tak Ustaz? Next year ada, tak ada apa-apa. Raya dah habis. Mana pergi mana? Canada. Tak ada pergi mana. Boleh pergi main cuci je. Okay. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bila bayar tasik ke? Jumaat Sabtu? Tak sampai. Habis hari Isnin, Ustaz. Hari Isnin habis lah. Abang Ustaz. Habis dah Isnin. Okay. Hari Isnin tak ada kelas. Isnin tafsir kan? Tak ada kelas. Tak ada kelas. Selasa ada kelas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tuan-tuan jumpa lagi. Terima kasih.